Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Musrani Farzali binti Abdul Razak. Nama matriks 32320121. Saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan. Kurikulum Permata Negara dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai teras untuk membina potensi individu kanak-kanak sebagai modal insan berkualiti tinggi melalui pendidikan awal kanak-kanak. Pada 24 Oktober 2008, Jemaah Menteri telah meluluskan dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan yang memberi penekanan kepada menyediakan pendidikan dan asuhan yang berkualiti kepada kanak-kanak dari umur lahir hingga 4 tahun. Dengan berasaskan falsafah yang jelas, adalah diharapkan bahawa pihak-pihak yang melaksanakan kurikulum Permata Negara akan dapat memahami dan menghayati betapa pentingnya untuk memberi perhatian yang istimewa dalam membantu perkembangan kanak-kanak yang holistik. Setiap kanak-kanak secara fitrahnya mempunyai potensi dan kecerdasan yang boleh dikembangkan jika menggunakan cara yang betul dan dibantu oleh guru yang berpengalaman. Maka dipercayailah bahawa potensi ini akan lebih cepat berkembang. Oleh itu, asuhan dan didikan awal yang berkualiti adalah amat penting dalam membina generasi masa hadapan negara yang cemerlang. Teori dan prinsip asas. Teori adalah idea yang dihasilkan melalui penyelidikan. Idea ini diuji berulang kali dan dibuktikan sehingga terdapat teori lain yang boleh menolaknya. Sebelum diterima, idea ini akan diperdebatkan oleh ahli-ahli pemikir dalam bidang tersebut sehingga dianggap bagus dan diterima sebagai sebuah teori. Prinsip-prinsip yang memandu kurikulum Permata Negara adalah kanak-kanak mempunyai potensi yang sangat unik yang perlu dihormati dan disanjungi. 3 tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah sangat kritikal. Mengikut kajian neuroscience, terutama dalam pembentukan sasiah, membina kemahiran sensori motor dan intelek. Terdapat beberapa kelebihan Permata Negara. Yang pertama, kemahiran mengurus diri. Kanak-kanak boleh berdikari dan mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun guru. Kanak-kanak juga dapat membina motor kasar dan motor halus melalui pelbagai aktiviti yang mereka lakukan. Contohnya, aktiviti yang dapat merangsang perkembangan mengurus diri kanak-kanak macam masa mereka tengah makan maupun tengah mandi ataupun semasa mereka tengah memperus gigi. Daripada tu mereka dapat membina kemahiran motor kasar maupun motor halus. Terusnya, belajar melalui bermain. Kanak-kanak dapat meluahkan emosi atau perasaan mereka. Konsep belajar sambil bermain adalah pendekatan yang amat membina emosi kanak-kanak. Mereka juga dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang akan dijalankan. Ini mereka dapat belajar macam mana nak kawal emosi ataupun perasaan dalam sesuatu masa supaya mereka tahu mereka tak boleh sedih ataupun memberontak dengan lebih dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan pantas. Kelebihan yang seterusnya adalah kebebasan meneroka. Pembelajaran 3E iaitu explore, experience dan eksperimen dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memanipulasi atau mengenal objek dan bahan dengan lebih mendalam. Kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang akan dijalankan supaya mereka kenal tentang benda yang ada di sekeliling mereka, objek, fenomena alam sekitar ataupun persekitaran seperti pokok, awan, rumput. Mereka juga dapat mentafsir kefahaman daripada semua pengalaman tersebut. Seterusnya adalah kekurangan Permata Negara, iaitu ruang pembelajaran di taska. Macam kita tahu, masa terdapat taska yang tidak mempunyai ruang pembelajaran mesra, bersih, selamat untuk kanak-kanak membuat aktiviti pembelajaran ataupun bebas untuk bermain. Misalnya ada segelintir taska yang mencampur adukkan umur kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Macam yang kita tahu, ada segelintir taska yang campur semua umur kanak-kanak dalam satu tempat. Bagi kanak-kanak yang dah boleh bermain, mereka cari tempat khas atau ruang yang luas untuk mereka bermain dengan bebas. Mungkin ada kanak-kanak yang masih boleh meniarap ataupun bertatih, jadi itu yang membahayakan kanak-kanak
punya keselamatan. Yang seterusnya adalah teknik pengajaran pendidik. Sesetengah pendidik masih memfokuskan pembelajaran menggunakan pensel dan kertas serta tidak menghiraukan perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak yang menjadi pemangkin kepada kecerdasan kanak-kanak. Kanak juga tidak mempunyai kemahiran ataupun perkembangan yang baik kerana mereka tidak ada keupayaan untuk mencipta dan mewujudkan sesuatu yang baru. Mungkin guru tidak menggunakan kaedah belajar sambil bermain sebab kanak-kanak ni macam yang kita tahu dia lebih kepada bermain daripada belajar. Kekurangan yang seterusnya adalah alatan atau bahan pembelajaran yang tidak mencukupi. Taska seharusnya mempunyai alatan atau bahan untuk melakukan aktiviti yang mencukupi serta selamat digunakan kepada kanak-kanak bagi mengelakkan kecederaan. Ada sesetengah premis taska yang cuai dan tidak mengambil perhatian mengenai keselamatan kanak-kanak di taska. Sebab inilah kita perlu memastikan alatan atau bahan yang kita guna adalah bahan yang tidak mendatangkan kecederaan kepada kanak-kanak dan perlu menggunakan bahan yang sesuai dengan umur mereka untuk bermain. Pendekatan Montessori. Kebebasan dalam pendidikan merupakan hal yang penting terutama bagi anak yang masih muda. Setiap pendidikan harus berpedoman pada peribadi yang hidup kerana tugas pendidikan adalah membantu anak untuk semakin berdikari dalam hidup dengan mengembangkan seluruh kemampuannya secara maksimum. Menurut Montessori, konsep kebebasan dalam pendidikan semestinya dimaksudkan sebagai kebebasan yang menuntut kondisi yang paling mendukung perkembangan seluruh kepribadian kanak-kanak, bukan hanya secara fizikal tetapi juga mental termasuk perkembangan keupayaan fikiran. Kelebihan Montessori. Yang pertama, melatih kanak-kanak untuk berdikari. Contohnya, kanak-kanak belajar sejak kecil untuk membuat pilihan tersendiri dan kebanyakan mengajar diri mereka untuk mengetahui dunia di setiap sekelilingnya. Mengikut keadaannya tersendiri. Sama ada ia belajar bagaimana untuk mengumpulkan teka-teki, membantu memasak, berpakaian atau lepas mereka mm, makan sendiri, diorang akan dapat mencuci tangan mereka sendiri. Yang kedua ialah mereka dapat mendisiplinkan diri mereka. Selepas mengusahakan contoh, cikgu telah berikan bahan-bahan mainan kepada mereka dan diorang dapat mengusahakan bahan yang diberikan dan kanak-kanak juga harus belajar untuk meletakkan mainan mereka kembali di rak yang terbuka yang cikgu bagi kepada mereka bagaimana tempat mereka mengambil barang dan mereka akan letak balik kembali barang yang mereka guna ke tempat yang asal. Yang ketiga ialah aktiviti yang sesuai dengan umur dan perkembangan. Semua mainan dan bahan Montessori adalah mudah. Contohnya pihak sekolah akan letakkan barang mainan seperti kursi, meja dengan bayar sama tinggi dengan mereka. Montessori dan seterusnya tetapi mencabar dan membolehkan pengulangan dan membantu kemahiran sosial, emosi, fizikal dan kognitif mereka. Yang seterusnya adalah kekurangan Montessori. Yang pertama ialah perbelanjaan kos yang lebih tinggi. Kebanyakan sekolah Montessori adalah swasta dan bahan-bahan yang digunakan di bilik darjah mengikut piawai dan kualiti tertentu yang lebih mahal. Contohnya, kalau kelas Montessori, kebanyakan kebanyakan menggunakan kayu. Kayu lebih kepada plastik. Diorang akan menggunakan kayu dan mempunyai kos yang tinggi dalam kelas Montessori ni. Yang kedua adalah core curriculum yang kurang ditekankan. Dalam sesetengah ibu bapa mempunyai kebimbangan tentang kekurangan kurikulum yang jelas dan kanak-kanak mempunyai terlalu banyak kebebasan untuk memilih.
mereka mungkin bimbang bahawa kanak-kanak tidak akan belajar pelbagai dan banyak lagi. Yang ketiga adalah tidak dapat diterima oleh semua kanak-kanak. Contohnya dalam program Montessori, kebanyakan adalah swasta dan yuran pengajian dan pengawalan kemasukan pelajar ni dia dengan banyak ia menjadikan dia sangat sukar bagi keluarga yang berpendapatan yang rendah untuk mendaftarkan anak-anak di sekolah dengan kaedah ini. Dalam mengkaji perbezaan antara kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dengan model kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di luar negara, dapat disimpulkan di sini bahawa walaupun terdapat perbezaan dalam pendekatan dan pembelajaran, kedua-dua sistem ini memberikan sumbangan yang berharga kepada perkembangan kanak-kanak, lebih-lebih lagi di dalam kurikulum dan model yang dipilih, iaitu kurikulum Permata Negara dan Montessori. Dalam melangkah ke hadapan, adalah penting untuk menggabungkan elemen yang positif daripada kedua model ini demi memperkukuhkan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sambil mengekalkan identiti unik dan nilai-nilai tempatan yang penting dalam perkembangan pada generasi yang akan datang. Kedua-dua sistem ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Keputusan terbaik bergantung kepada keperluan dan kehendak ibu bapanya serta keadaan kanak-kanak. Secara keseluruhannya, kurikulum Permata Negara menjadi pilihan yang pertama. Ini kerana Permata Negara terdiri daripada 6 bidang pembelajaran, iaitu perkembangan sosial, emosi, kerohanian dan nilai, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan deria, pemahaman dan dunia persekitaran, perkembangan fizikal dan psikomotor dan perkembangan kreativiti dan estetika. Secara kesimpulannya, kurikulum Permata Negara yang mengintegrasikan aspek pengasuhan dan pendidikan adalah satu usaha yang tepat untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang menyeluruh khusus untuk kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Penekanan kepada amalan bersesuaian dengan tahap perkembangan, kebolehan dan keunikan individu kanak-kanak adalah suatu pendekatan yang sangat baik dan selaras dengan amalan pendidikan awal yang berkualiti dilaksanakan di seluruh dunia. Terima kasih.